Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munia Fiza binti Omar, nombor metik A176754. Saya merupakan pelajar Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam UKM. Hari ini saya akan membentangkan tajuk latihan ilmiah saya iaitu tahap perkembangan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab melalui aplikasi permainan. Pengenalan. Permainan dengan kehidupan mempunyai kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Sesuatu pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik jika guru itu bermotivasi, kreatif dan inovatif dalam menjayakan pengajaran agar ianya dapat mencapai objektif-objektif yang hendak dicapai. Namun begitu, keberkesanan kaedah permainan tersebut bergantung kepada bagaimana permainan itu digunakan dengan kebijaksanaan dan kreatif tenaga pengajar. Setiap kaedah permainan tersebut juga boleh menimbulkan keadaannya sebaliknya yang dikenali sebagai tahap kebimbangan atau keresahan yang wujud dalam diri seseorang pelajar dalam menyelesaikan permainan tersebut. Seterusnya adalah pernyataan masalah. Pembelajaran menggunakan permainan digital bukanlah suatu perkara yang baru. Menurut Fairuz Nita dan Kamal Syukri 2015 berpendapat bahawa antara kaedah yang berkesan untuk diaplikasikan dalam PMP dalam era teknologi kini, khususnya dalam pembelajaran bahasa adalah kaedah permainan bahasa iaitu KPB. Namun begitu, realitinya tidak mudah bagi seseorang individu itu untuk mempelajari sesuatu yang sama sekali berbeza dengan apa yang telah didedahkan dalam kepempu masyarakat yang dimiliki seperti bahasa asing. Kajian Nurul Syahidah 2017 mendapati kebimbangan dapat menyumbang kepada gangguan pembelajaran apabila pelajar itu sendiri tidak mampu menguasai bahasa asing. Tahap kerisauan dan kebimbangan yang melampau akan mempengaruhi prestasi dan keputusan akademik pelajar dalam kajian Wan Zarina 2007. Untuk persoalan kajian bagi latihan ilmiah saya adalah yang pertama, apakah bentuk kebimbangan yang dihadapi oleh pelajar ketika mempelajari bahasa Arab melalui aplikasi permainan? Dan yang kedua, bagaimanakah tahap kebimbangan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab melalui aplikasi permainan? Dan bagi objektif kajian untuk latihan ilmiah saya pula adalah yang pertama, mengesan bentuk kebimbangan yang dihadapi oleh pelajar ketika mempelajari bahasa Arab melalui aplikasi permainan. Dan yang kedua adalah menganalisis tahap kebimbangan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab melalui aplikasi permainan. Kepentingan kajian latihan ilmiah saya pula adalah dapat menjadi panduan kepada para pendidik terutamanya pensyarah di universiti dan institusi pengajian tinggi yang lain untuk mendapat suatu kesimpulan tentang tahap keresahan dan kebimbangan yang dialami oleh para pelajar semasa menggunakan aplikasi permainan ketika pembelajaran bahasa Arab dijalankan. Ia penting dalam membantu golongan ini ke arah suatu usaha bagi mencipta pendekatan atau teknik yang berkesan untuk digunakan di sepanjang pengajaran bahasa Arab, terutamanya diadakan agar perasaan tertekan, anxiety, takut gementar, bimbang dan seumpamanya yang dialami oleh pelajar mampu dikurangkan atau dilenyapkan. Metodologi kajian yang digunakan dalam untuk menyiapkan latihan ilmiah saya adalah menggunakan reka bentuk kajian kuantitatif dan saya menggunakan instrumen kajian soal sidik iaitu Google Form. Bagi pengumpulan data untuk kajian latihan ilmiah saya adalah saya menggunakan soal sidik Google Form dan menyerahkan kepada responden saya seramai 40 pelajar tahun 2 Ijazah Sarjana Muda Arab Bahasa Arab dan Tamadun Islam untuk menjadi responden kajian saya. Dan saya menggunakan instrumen kajian soal sidik, Google Form. Di dalam Google Form itu terdapat bahagian A dan bahagian B. Di dalam bahagian A untuk demografi responden sebanyak 6 soalan dan manakala dalam bahagian B terdapat kebimbangan pelajar sebanyak 21 soalan. Bagi penganalisan data, saya menggunakan Statistical Package for the Social Science SPSS version 26.0 untuk mendapatkan analisis deskriptif dan peratusan. Bagi dapatan kajian ilmiah saya pula adalah daripada objektif 1, berdasarkan rajah 1 bentuk kebimbangan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab melalui aplikasi permainan. Dalam rajah 1 terdapat 2 item yang daripada bentuk kebimbangan, iaitu item 1 ialah dari bentuk kebimbangan ujian. Saya berasa selesa semasa menjawab ujian atau kuis bahasa Arab menggunakan aplikasi permainan. Dan terdapat 60% yang setuju terhadap item tersebut.
Dapatan menunjukkan bahawa pelajar menyukai ujian bahasa Arab melalui aplikasi permainan tetapi mereka turut menghadapi kebimbangan terhadap keputusan ujian bahasa Arab. Di samping itu, aplikasi permainan adalah dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk menambah kefasihan dan keyakinan pelajar. Dalam kajian Muhammad Ismail, Kamarul Azmi Al-Jasmi, Azhar Muhammad, Ujalah Abu Bakar dan Saudah Ahmad pada tahun 2012. Oleh itu, perkara ini berkait rapat dengan pelajar yang menyukai aplikasi permainan dalam pembelajaran bahasa Arab kerana ianya lebih yakin dan santai. Manakala untuk item kedua, iaitu saya berfikir bahawa pelajar lain lebih pandai berbahasa Arab daripada saya apabila menggunakan aplikasi permainan adalah daripada bentuk kebimbangan terhadap penilaian negatif. Berdasarkan raja satu ini, saya berfikir item kedua menunjukkan 40% yang bersetuju dalam item kedua dan debatan ini menunjukkan bahawa apabila majoriti pelajar selesa dengan penggunaan aplikasi permainan, ianya dapat meningkatkan semangat pelajar. Seterusnya, ia juga dapat mewujudkan persaingan dalam pembelajaran dan terjadinya perbandingan kepandaian dirinya dengan orang lain dari segi kepandaian dalam bahasa Arab. Hal ini juga akan cenderung membuat jangkaan bahawa orang lain akan membuat penilaian negatif terhadap dirinya. Dapatan kajian bagi objektif kedua saya pula adalah berdasarkan raja kedua iaitu tahap kebimbangan pelajar dalam pembelajaran bahasa Arab melalui aplikasi permainan. Dalam raja dua ini, terdapat dua bentuk kebimbangan iaitu kebimbangan ujian dan kebimbangan terhadap penilaian negatif. Dan di situ juga kita dapat lihat bahawa kebimbangan ujian mendapat skor min sebanyak 2.45 manakala untuk kebimbangan terhadap penilaian negatif adalah 2.25. Ini menunjukkan tahap kebimbangan ujian pelajar lebih tinggi berbanding tahap kebimbangan terhadap penilaian negatif dalam menggunakan aplikasi permainan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan dapatan ini juga menunjukkan bahawa tahap kebimbangan pelajar menggunakan aplikasi permainan dalam pembelajaran bahasa Arab berada pada tahap yang rendah. Hal ini bermakna pelajar kurang merasakan kebimbangan menggunakan aplikasi permainan dalam pembelajaran mereka. Walau bagaimanapun, kebimbangan ujian dilihat boleh menjadi satu halangan kepada pencapaian pelajar. Kajian-kajian terdahulu secara konsisten menunjukkan perkaitan yang negatif antara pencapaian pelajar dengan kebimbangan ujian dalam kajian Pistrich dan Suchang pada tahun 1996. Kesimpulannya adalah pelajar tahun 2 Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam yang menggunakan aplikasi permainan dan pembelajaran bahasa Arab mengalami dua bentuk kebimbangan iaitu kebimbangan ujian dan kebimbangan terhadap penilaian negatif. Pelajar juga mengalami tahap kebimbangan yang rendah dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan aplikasi permainan. Oleh itu, pembelajaran pelajar lebih digalakkan untuk menggunakan aplikasi permainan supaya dapat mengurangkan lagi kebimbangan dan keresahan pelajar serta meningkatkan semangat pelajar untuk berjaya dan cemerlang dalam pembelajaran mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.